SMK Kubur Panjang juga selaku penceramah kita pada hari ini, yang berusaha para guru kanan, para guru SMK Agamayan, SM Agama Pekan Gurun, SMA As-Saadah Diniyah dan juga SMA Fauzi. Selamat datang, terima kasih kerana meluangkan masa pada majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini bagi menjayakan bengkel kedua program Jom Perkasa PDPR Norma Baru. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah kita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Khairuddin bin Zainon untuk membacakan doa. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Khairuddin bin Zainon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسولنا الأمين Siapa yang nak golek abang ada kan? آله أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri secara maya sempena program memperkasakan PDPR Norma Baharu. Ya Allah, bagimu segala puji-pujian. Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut namamu, agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang sihat untuk menunaikan perintah-Mu. Ya munzilar rahmah wa ya fatihal barakah. Kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk mendidik pelajar menjadi cemerlang, serta permudahkanlah urusan kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami guru-guru yang berkhidmat dengan istiqamah dan memanfaatkan segala kemudahan untuk meningkatkan kualiti kerja dan menabur bakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman para hadirin sekalian, kita boleh diminta untuk membuka kamera sepanjang sesi bengkel berlangsung bagi komunikasi dua hala serta untuk pertanyaan soalan dan juga kita untuk memudahkan bengkel kita dijalankan pada hari ini. Kita mohon kamera dibuka. Terima kasih diucapkan atas kerjasama semua. Baiklah, untuk makluman hadirin semua, tajuk bengkel kita pada hari ini ialah membina soalan kuis interaktif dengan kelas point. Para guru digalakkan untuk berkongsi
atau boleh bertanya soalan sepanjang bengkel berlangsung di ruangan chat ataupun boleh juga bertanya secara langsung kepada penceramah kita pada hari ini. Baiklah, sebelum bengkel dimulakan, elok sekiranya saya memperkenalkan dahulu penceramah-penceramah kita pada hari ini. Penceramah yang pertama ialah Encik Muhammad Nur Azam bin Ahmad atau lebih mesra dikenali sebagai Ustaz Azam, merupakan seseorang yang tidak asing lagi pada kita warga SMK Agamayan dan juga warga pendidik di negeri Kedah khususnya. Beliau memulakan kerjaya sebagai guru pada tahun 1997 di SMK Ulu Sugut, Ranau, Sabah dan bertukar ke SMK Agama Ranau pada tahun 1998. Kerjaya pendidikan beliau di negeri Kedah bermula di SMK Agama Sik pada tahun 2001 dan diteruskan di SMK Sungai Tiang pada tahun 2006. Kemudian beliau meneruskan kerjaya di sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah pada tahun 2009 hingga 2020. Manakala pada tahun 2020 kita telah menyambut kedatangan Ustaz Azam di SMK Agamayan sebagai penolong kanan pentadbiran sehinggalah beliau bertukar ke SMA Pekan Gurun sebagai pengetua di sana. Itulah Ustaz Nur Azam yang kita kenali yang tidak asing lagi di SMK Agamayan. Baiklah, penceramah kita yang kedua ialah Puan Zulaida binti Mat Razi, merupakan seorang guru yang kepakaran beliau adalah option matematik dan telah berkhidmat selama 23 tahun. Beliau telah mula berkhidmat di SMK Idris Shah II, Parit Perak pada tahun 1998. Dan kemudian beliau meneruskan kerjaya di SMK Agama Ranau, Sabah pada 1999. Beliau kemudiannya bertukar ke SMK Agama Sik pada tahun 2001 dan pada tahun 2006 beliau telah berkhidmat di SMK Tanah Merah. Dan kini beliau merupakan seorang guru di SMK Kubur Panjang daripada tahun 2012 lagi. Untuk makluman semua, Puan Zulaida merupakan isteri kepada Ustaz Nur Azam. Baiklah, jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan yang berusaha Puan Zulaida bin Mat Razi serta Ustaz Muhammad Nur Azam untuk mengendalikan bengkel kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Dengar tak? Ya Ustaz. Dengar Ustaz. Okey, petang ni kita belajar kelas point lah. Satu software untuk nak buat apa ni quiz no? Quiz, dia banyak quizzes apa ni, Kahoot kan. Tapi kelas point dia menggunakan PowerPoint. Sekali kita publish dan kita boleh pelajar kita jawab lah, dia boleh record dan sebagainya. Jadi sesi petang ni saya serah kepada isteri saya lah, Cikgu Zulaida. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Azam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Ustaz Mahir bin Muhammad, Pengetua Cemerlang SMKA Yan, Ustaz Muhammad Nur Azam bin Ahmad, Pengetua SMA Pekan Gurun, merangkap rumit saya, Teacher Hasnida binti Hashim, penolong kanan pentadbiran, Ustaz Rosli Saleh, penolong kanan hal ehwal murid, Ustazah Nur Haslizawati Hasan, penolong kanan co-curriculum, guru-guru kanan, kaunselor, guru-guru SMKA Yan dan beberapa lagi sekolah yang menyertai program pada petang ini. Saya seperti yang diperkenalkan tadi. Okey, saya Cikgu Zulaida binti Mat Razi dari SMK Kubur Panjang. Berduit dengan Ustaz Azam untuk perkongsian kelas point pada petang ini.
petang-petang ni kita buat santai sajalah noh. Memandangkan ada di kalangan kita yang ber-PDR, bermesyuarat, okey. Kita juga guru kepada anak-anak secara virtual dan guru anak-anak di rumah. Okey, guru secara virtual dan guru kepada anak-anak di rumah. Kita dalam situasi yang sama, memahami situasi tersebut. Walau bagaimanapun kita perlu memantapkan diri kita lah sesuai dengan peredaran zaman. Sebenarnya kita dah lama menggunakan PowerPoint dalam pengajaran dan presentation kita. Okay? Cumanya hari ini kita akan berkongsi bagaimana untuk upgradekan PowerPoint kita kepada yang lebih wow ataupun yang lebih interaktif. Kita boleh jalankan PowerPoint kita secara live bersama dengan student kita. Jadi bagaimana untuk jadikan slide PowerPoint kita jadi wow begitu. Okay. Jadi kita akan berkongsi nanti, kita akan add in kan dalam PowerPoint kita tu dengan satu apps yang dinamakan ClassPoint. Okay. Jadi di samping tu pelajar pula yang istimewanya apabila kita menggunakan ClassPoint ini, pelajar tidak perlu install apa-apa perisian ke dalam peranti yang mereka menggunakan untuk proses PDP mereka ni. Okay. Mereka hanya pelajar tu perlu masukkan nombor kod, masukkan nama mereka. Okey, jadi dia akan link lah dengan kita. Okey. Jadi kita dah lama menggunakan PowerPoint. Jadi sudah tiba masanya kita jadikan PowerPoint kita itu sebagai one stop center. Jadikan semua di PowerPoint. Okey, kita boleh jadikan PowerPoint tu sebagai satu hala ataupun itu adalah optional yang kita boleh pilih lah apabila kita menggunakan PowerPoint. Jadi saya teruskan lagi banking kita pada petang ini. Dengar tak? Petang-petang ni kita buat santai-santai. Dengar tak? Dengar. Dengar. Puan. Okey, sebab ada ulangan tu saya takut kok saya cakap seorang-seorang kan. Okey, jadi sebenarnya apps ClassPoint ini adalah sebahagian daripada keluarga Delima. Okey. Sebahagian daripada keluarga Delima. Kalau kita reflect balik, Delima itu sebenarnya terdiri daripada komponen Microsoft. Okey, ini komponen-komponennya saya tak hurai lah. Okey, Google. Okey, ini adalah komponen Google dan Apple. Okey, bila kita sebut Delima, okey, tiga komponen ini secara automatik termasuk dalam kategori ataupun keluarga Delima itu sendiri. Dan hari ini kita akan bincang berkaitan dengan PowerPoint, sebahagian daripada Microsoft. Dan untuk menggunakan PowerPoint, menjadikan PowerPoint itu sesuatu yang interaktif, kita perlu add in-kan ke dalam PowerPoint itu dengan satu apps yang dinamakan ClassPoint. Jadi secara tak langsung hari ini kita memang menggunakan Delima untuk pengajaran kita apabila kita menggunakan ClassPoint. Okey, kita selalu dengar apa itu ClassPoint kan? Glamour adalah ni ClassPoint, macam-macam yang keluar sekarang ni. Okey, ClassPoint kalau tengok sini, okey, cikgu boleh baca. ClassPoint is an integrated interactive teaching and classroom quiz tool designed for every educator who uses a PowerPoint. It allows teachers to quickly turn their PPT slides into interactive quizzes. Run the quizzes with student. Okey, bacalah sampai habis. Okey, yang menarik sini lagi, it also provides educators with handy annotation tools and digital whiteboards. Okey, kita hanya kalau sebelum ni kalau kita guna PowerPoint, bila kita buat slideshow, kita dah tak boleh nak gunakan semua yang feature yang draw tu. Okey, kita tak boleh nak guna. Dan okay, no need to switch to other application. Bila kita gunakan ClassPoint, kita switch dia dengan PowerPoint sahaja. Okay, jadi dia akan jadi interaktif. Okay. Interaktif quiz in PowerPoint. Okay, kemudian kita lihat. Kalau laju, maklumkanlah ya. Okay. Untuk ClassPoint ini berfungsi dalam peranti kita, pastikan kita menggunakan Windows 7, 8, 10 dan ataupun Microsoft 2013, 16, 19
ataupun Office 365. Okey, dia compatible untuk yang ni saja. Kalau luar pada yang ni, dia tak boleh nak berfungsi. Jadi tak boleh nak guna, nak add in ClassPoint ke dalam PowerPoint lah. Okey. Okey, untuk permulaan hari ini kita akan bincang bagaimana untuk download ClassPoint. Saya nak tanya, nak dapat kepastian, guru-guru di sini semua dah install ataupun download ClassPoint ke? Dah. Dah. Ke ada yang belum? Dah Okey, download dah. Okey, kalau dah. Okey, download. Okey, bagus. Okey, kemudian kita nak tengok plans dan features yang terdapat dalam ClassPoint. Yang ketiga, kita nak tengok dari segi apakah yang menariknya digital whiteboard dalam ClassPoint. Yang keempat, kita nak tengok bagaimana pula pelajar nak join ClassPoint. Dan yang terakhir, okey, ni yang awal-awal lah. Kita akan bincang macam mana nak menggunakan features Speak Name yang terdapat dalam ClassPoint. Okey, semua dah download tadi kan? Okey, jadi bila dah download semua dah, saya tunjuk sepintas lalu sahaja. Okey, pertama tekan classpoint.io, dia akan keluar paparan ini. Kemudian kita isi kita punya maklumat yang diminta. Okey, pastikan kita ingat dia punya email. Email itu perlu ingat. Okey, nanti bila kita nak sign in, nak sign up tu kita perlu gunakan yang tu balik. Okey, lepas tu setelah kita install, kita dah download, kita perlu install, masukkan dalam komputer kita, klikkan pada tick pada accept tu. Kemudian okey, kita akan keluar yang ni kan, dah tengok dah semua. Okey, yang pertama sekali kita perlu sign up. Kalau kita tengok sini ada sign up di sini. Okay, kita kena sign up, kemudian dia akan keluarlah kita punya nama kat sini kalau berdasarkan apa yang kita isi tadi. Okay, ini annotation yang terdapat di dalam ClassPoint. Okay, ini dia punya paparannya apabila kita menggunakan ClassPoint nanti. Dan seterusnya. Okay, yang ni bila kita dah install, selesai. Okay. Dah kan? Okey, itu adalah proses secara ringkas bagaimana untuk kita nak install kita punya ClassPoint dalam komputer kita. Okey, plans dan features. Apabila kita nak install nanti kita dah boleh nampak dah dia punya features dan plans terdapat dalam tu, dan kita boleh terokai dan kita boleh study banyak lagi maklumat yang kita boleh kajilah berkaitan dengan ClassPoint ni. Memang menarik. Jadi untuk permulaan mungkinlah kita yang baru nak berkenalan dengan plans dalam ClassPoint ni, kita boleh menggunakan basic. Okey, basic ni dia free sahaja dan forever free. Selama-lamanya free. Bila benda free mesti dah ada limit dia penggunaannya kan. Okey, kita boleh gunakan 5 soalan sahaja untuk menggunakan feature ClassPoint dalam PowerPoint. Dan untuk satu kelas kita hanya maksimum sehingga 25 orang pelajar sahaja. Bila kita buat aktiviti tu, okey, 25 orang pelajar sahaja yang boleh join kita punya kelas. Okey, dia compatible untuk semua jenis soalan yang disediakan oleh ClassPoint. Okey, yang ni menarik. Okey, yang ni pro dan school. School lagi murah lah kalau kita nak langgan secara school, dia kelompok kan, organisasi lebih murah lah. Okey, yang ketiga kita nak lihat dari segi apa yang menariknya tentang digital whiteboard. Okay, ini sebenarnya saya dah buat video kan supaya senang sikit. Okey, ni whiteboard. Apabila kita klik di sini ada whiteboard kan di sini. Okey, sebenarnya paparan di sini adalah paparan apabila kita buat slideshow. Ini yang saya tunjuk ni, sebenarnya paparan ini kita dah buat slideshow ni. Okey, jadi keistimewaannya kita boleh gunakan whiteboard ini ketika kita menggunakan slide dalam mode slideshow.
Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia punya whiteboard dia ada 6 background yang berbeza yang kita boleh pilih. Tetapi secara asasnya kita akan diberi background 3 iaitu whiteboard, blackboard dan rule paper. Okey, jadi ini adalah background yang disediakan oleh ClassPoint kepada kita. Tapi kita masih boleh tukar. Okey, kita masih boleh tukar. Okey, yang ni kertas graf, bentuk kotak ni saya yang isi. Jadi nanti kita akan tengok bagaimana untuk nak gunakan whiteboard itu ataupun kita nak tukarkan background dalam whiteboard kita tu. Okey, ini caranya. Okey, kita akan klik pada 3 bintik ni. Okey, maksudnya kita dah kena ada dah. Kita kena ada dah image untuk masukkan dia sebagai background. Okey, kemudian dah kita pilih dia kotak, dia akan jadi kotak lah kan. Kemudian kita boleh renamekan dia. Okey, dapat tak cikgu-cikgu? Dapat. Dapat insyaAllah. Dapat ya. Okey, seterusnya. Okey, background ni kita boleh conteng dia. Kita boleh ni sebenarnya dalam mode slideshow ya. Okey, kita dah conteng, kemudian kita dah bukan conteng lah, kita tulis, kita terang kat student, kemudian kita nak simpan dia. Bila kita nak simpan, kita kena keluar daripada mode slideshow. Kita keluar daripada mode slideshow, jadi kita dia akan simpan di sini sebagai salah satu slide yang kita dalam PPT kita. Okey, apabila kita simpan dia akan masuk sebagai salah satu slide di dalam PPT kita. Okey. Jadi optional lah, sama ada kita nak simpan dia sebagai sebagai slide ke ataupun tak mau simpan pun tak ada masalah. Jadi apabila dia menjadi sebahagian daripada slide dalam PowerPoint, jadi kita boleh duplicate, kita boleh delete slide itu, okey? Berfungsi seperti PowerPoint. Okey. Seterusnya. Okey, tadi kita dah berkenalan secara ringkas berkaitan features dan plan dan bagaimana untuk download ClassPoint ke dalam komputer kita. Jadi bagaimana pula kita nak bagi pelajar join ClassPoint kita pula? Okey, jadi mari kita lihat bersama. Okey. Cikgu di sini ramai yang dah biasa guna kot. Tak pernah guna. Tak pernah. Okey, kalau tak pernah guna, ada tak yang biasa guna? Okey, kalau tak biasa guna apa? Cikgu dah download, dah install, masukkan ClassPoint dalam komputer cikgu dah kan? Dah lah. Ya. Dah Okey, masuk cikgu dah. boleh ikut step ni. Cikgu boleh ikut step saya ni. Okey, untuk masukkan sekejap ya. Tapi nak buat sekarang lah. Tapi tak apalah, nantilah. nanti saya bagi aktiviti dulu. Okey, lepas tu sekarang saya caranya bolehlah kalau nak salin sekejap lagi kan, nak masukkan dia punya kod tu. Okey, tuliskan, typekan pada browser ClassPoint. Okay, untuk kita install tadi kita buat classpoint.io kan. Untuk kita nak lihat, untuk student pula dia nak masuk, nak join kita punya ClassPoint, dia perlu type pada browser classpoint.app. Okay, dia perlu typekan yang tu. Okay, kemudian dia minta lah kod kelas. Jadi cikgu boleh gunalah kod kelas yang terpapan, nampak kan? 87554. Okey, masukkan nama cikgu masing-masing, kemudian klik pada join.
Okay, boleh follow tak? Boleh. Okay. Okay nah. Okay, masukkan kod kelas. Ada dipaparkan di sini. Nampak kan 87554. Nampak ramai dah yang masuk tu. Hari ni sebenarnya cikgu sangat bertuah sebab saya diperkenalkan oleh seseorang tentang package pro. Jadi semua cikgu boleh join lah kelas aktiviti yang kita akan jalankan nanti. Kalau tidak kredit lah kepada Kak Mariah Awang. Dia yang memperkenalkan kepada saya dan masih ada masa tu ada promosi, dia perkenalkan pada saya package pro trial selama sebulan. Sebab pada masa tu masih ada free. Jadi kredit untuk dia lah. Kalau tidak saya pun tak kenal apa itu kelas point kan. Okay. Okay, dah masuk join. Okay, cikgu join lah kan. Tak apalah, nanti kita akan buat aktiviti. Sekarang ni join dulu. Okay, seterusnya. Ada tak kod kelas ni ke paparan komputer cikgu ataupun handphone ke, ada tak? Tak ada lagi sebab saya tak share lagi kan. Tapi cara dia macam tu lah nah. Cara dia macam tu untuk join class point sebab saya tak buat lagi aktiviti. Okey, cikgu, sebenarnya walaupun kita katakan class point tu dia tu aktiviti untuk buat soalan. Tapi kita masih boleh join pengajaran kita. Maksudnya slide tu bukannya semua perlu buat dalam bentuk kuis. Contohnya cikgu sekarang ni macam saya tak guna semua slide saya tu untuk buat kuis. Saya buat penerangan terang-terang, nanti mungkin dalam masa saya terang tu saya nak belajar ataupun kita nak nak menguji. Okey, tahap kefahaman pelajar kita buat kuis. Okey, kita boleh selit-selit. Itu keistimewaan kelas point. Okey, kemudian kita nak tengok features yang terdapat dalam kelas point adalah pick name. Pick name ni kalau cikgu tengok sini, okey dia ada kat sini lah. Nanti bila kita buat dalam slide show, mode slide show kita punya PowerPoint ni. Okey, cikgu boleh nampak paparan ini di bawah. Okey, ini kalau cikgu tengok yang saya tulis ni pick a name kan. Okey, pick a name. Okey, cikgu akan nampak dia akan keluar macam ni. Okey, ini adalah senarai nama student kita. Okey, senarai nama student kita. Jadi bila kita nak ambil nama student, mungkin ni kita nak jawab, siapa nak jawab soalan ni? Tak ada siapa pun nak jawab kan. Jadi kita pun ambil yang ni. Okey, lepas tu kita pun klik nama ni. Okey, keluar Ali, maka Ali lah yang kena jawab. Okey, lepas tu dia akan tutup balik. Okey, kita nak tengok siapa pula nak jawab yang ni. Okey, Ani. Okey, Ani pula tutup lah lepas tu. Okey, itu fungsi pick name, itu kita mengambil nama budak lah secara rawak. Okey. Kemudian cikgu, kita sebenarnya ada ketikanya mungkin kita nak guna PowerPoint saja, slide PowerPoint saja tanpa class point. Sebab kita tak bercadar langsung nak buat aktiviti quiz apa-apa dengan pelajar kan. Kita nak mengajar je itu. Jadi kita akan sign out sebab dia ada juga macam kita nak gunakan kan kita boleh guna kantor kan apabila kita buat slide show di dalam PowerPoint, tapi di sini kalau cikgu tengok sini tak ada pun yang logo kantor tu. Jadi kita boleh zoomkan bahagian yang kita nak. Jadi kita buat sign out lah. Okey. Jadi sign out bila kita klik kat kan dia ada kat tepi sekali belah kiri tu atas keluar nama cikgu kan apabila cikgu install masuk dalam komputer kan. Okey, cikgu klik kat situ dia akan keluarlah paparan ini sign out. Jadi bila cikgu sign out tu cikgu sign out, cikgu akan dalam bentuk PowerPoint sahaja keluar daripada class point. Bermaksud cikgu dah tak ada lah fungsi quizzes tadi dah tak ada dah. Okay. Lepas tu bagaimana pun kita boleh sign in balik. Okay, sign in, kita klik balik pada paparan nanti cikgu akan nampak di belah kiri atas. Belah kiri paling kiri atas ada cikgu nampak tak? Tapi sekarang ni mungkin kalau cikgu dah install, bermaksud dia tu dah nama cikgu dah. Bahagian tu lah yang kita akan klik sebagai sign in ataupun sign out. Di sini kita nak guna balik ni kita punya email. Sebab tu kita kena ingat email mana yang kita gunakan untuk download kita punya class point.
Lepas tu seperti biasa cikgu klik isikan maklumat di sini kemudian sign in. Okey. Okey, jadi perbincangan kita tadi download features dan plan yang terdapat dalam ClassPoint, digital whiteboard, pick name. Itu adalah antara yang telah kita bincangkan tadi. Okey, quick poll pula. Okey, ada juga di dalam ClassPoint. Quick poll ada dalam ClassPoint, tak ada dalam PowerPoint. Okey, ni mari kita buat kita nak buat kelas kita nak buat quick poll lah ni. Okey, sekarang ni saya akan klik pada sini. Saya dalam slideshow kan. Okey, apabila saya dalam slideshow dan saya dah install ClassPoint ke dalam komputer saya. Jadi saya memang dalam penggunaan ClassPoint tu fungsi lah. Sekarang dia berfungsi. Okey, memang kalau kita nak guna ClassPoint, kita mesti dalam mode slideshow. Mesti dalam mode slideshow. Okey, sekarang saya dalam PowerPoint dan saya dalam mode slideshow. Okey, cikgu tengok di sini. Okey, kita dalam ClassPoint lah. Di sini logo dia. Okey, sekarang ni, okey, ini annotation yang terdapat di dalam ClassPoint. Okey, ni whiteboard. Okey, whiteboard saya yang ni. Okey, ini whiteboard saya. Okey. Okey, kemudian ni highlighter. Kita bolehlah nak guna untuk nak highlightkan dia kan. Tapi tak kelak kat ni. Okey, ni kalau nak tulis. Okey, tu kuning kan, keluar ada tu sebab yang tu kuning maka dia pun tak nampak lah. Okey, kalau kita nak padam, guna balik pemadam kita ni. Okey, kemudian whiteboard saya dah tunjuk, quick poll nanti. Okey, ni nama ni. Dia akan keluar lah nanti. Okey. Kemudian yang ini adalah pick a name. Okey. Sekejap. Memang 25 orang je ke? Sekejap ya. 25 orang. Annotation. Okey. Okey, sekarang saya nak buat yang ni. Jadi okey, di sini kita nak buat quick poll ni, maksudnya kita nak ambil data. Okey, nak ambil data, contohnya sekarang ni saya nak buat tinjauan lah. Cikgu-cikgu yang menggunakan PowerPoint berapa orang dah kan? Okey, jadi di sini dia ada 3 pilihan. Okey, bentuk wajah pelajar tu nak jawab nanti. Sama ada bentuk true false ataupun yes, no answer, ataupun kita nak ada skala. Okey, skala dalam kita punya kajian lah ataupun tinjauan kita. 2, 3, 4, 5, 6 ni kita kena maklum pada pelajar lah. 2 ni mewakili apa, 3 ni mewakili apa, semakin baik ke, semakin menurun ke. Okey, yang tu kita kena maklum lah kepada pelajar. Katakan sekarang ni saya yes, no, unsure. Okey, cikgu-cikgu yang join ni, okey, cuba pilih side. Boleh masuk tak? Okey. Okey, cikgu-cikgu boleh lagi join lah. Sebab saya tengok sini baru 26 pelajar, 26 penyertaan sahaja dalam ClassPoint ni. Okey, dia boleh kalau kata pro ni boleh sehingga 200 penyertaan dalam ClassPoint.
8. Okey. Tak apalah, kita boleh buat tinjauan bahawa ramai yang telah menggunakan ataupun biasa dengan kelas point kan. Ramai 14. Semua nampak tak paparan saya? Nampak. Nampak nak? Paparan bar tu. Nampak? Okey, baik. Okay, saya close submission dah nak. Cikgu boleh menyertai barulah seronok. Boleh. Kan, kita kan tak mengantuk sangat kan petang-petang ni. Okey, dah kita boleh buat tinjauan lah. Dan yang menariknya dalam kelas point ini, apa yang kita tayang, data yang kita dapat daripada kelas point, kita boleh insert result as slide. Kita boleh simpan dia sebagai salah satu slide dalam PowerPoint kita. Okey, kita klik pada sini. Okey, nanti bila kita ke mode bukannya slideshow, okey, kita akan nampak paparan tu dia selit. Okey, mari kita tengok. Okey, tadi saya klik pada ni arahan masukkan dia sebagai salah satu slide tu kan. Okey. Okey, cikgu nampak tak di sini kita dah ada pun data. Okey, tadi kita adakah cikgu pernah menggunakan perisian kelas point? Okey, di sini. Okey. Di sini dia simpan data. Tadi sebenarnya kita boleh check lah siapa yang dah berguna, siapa yang tak guna. Okey, kita boleh check sebenarnya. Klik pada bar ni, pada mode live tadi. Okey, tak silap saya lah. Okey, ni yang saya simpan tadi. Okey, dia dah ke slide lain. Sekejap. Maksudnya tak boleh lah kan tu. Okey, untuk yang ni tak boleh lah sebab saya klik tak keluar nama. Okey, seterusnya yang ni dia menceritakan apa yang menariknya tentang kelas point. The ideas flow with whiteboard. Okey, kita boleh tulis dalam whiteboard. Okey, kita boleh mark student responses. Okey, bila student jawab nanti, okey, bila student jawab, okey, kita boleh respon pada paparan pelajar tulis tadi. Sebab apa? Sebab kita boleh jadikan dia sebagai salah satu slide dalam PowerPoint kita. Kita tulis kat sana lah. Jadi pelajar pun tahulah apakah kesalahan ataupun mistake yang telah pelajar lakukan. Macam kita bincang tadi, dia boleh kita tulis dalam slide semasa kita dalam mode slideshow. Okey, kelas point seperti yang cikgu tahu, kita add inkan dalam PPT. Jadi PPT akan jadi interaktif. Kita ada dua pilihan, sama ada nak gunakan kelas point ini dalam Google Meet ataupun tanpa Google Meet. Apa kelebihannya kalau kita gunakan kelas point ini dalam Google Meet? Jadi dia akan jadi, kita boleh bincang sebab kita dalam Meet yang sama, kita menjalankan aktiviti yang sama, maka kita boleh bincang seperti kalau cikgu biasa guna Jamboard. Okey, sama kan? Fungsi dia lebih kurang sahaja. Satu lagi macam kita guna quizzes. Okey, quizzes pun sama juga. Kalau kita gunakan dalam Google Meet, kita boleh discuss dengan student. Tapi dia tak nampak. Okey, dia tak nampak lah, tak boleh nak tulis kan. Kalau macam kelas point ni kita boleh tulis, kita boleh terang kat student pun nampak apa yang kita bincang. Okey, apabila kita ataupun kita laksanakan kelas point ini dalam Google Meet. Okay, kita boleh gunakan annotate yang ada kat dalam kelas point tersebut dan kita boleh tulis lah sebab dia dah ada annotation untuk tulis tu. Okey, tanpa Google Meet, kita boleh sharekan kod kelas kita tadi dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Okey, bila kita menggunakan dua peranti ini sebagai medium untuk menyampaikan pengajaran kita daripada kelas point kepada pelajar tu, kita macam biasalah bila kita gunakan budak melakukan aktiviti, tapi sebarangnya segala-gala perbincangan tu dalam bentuk tulisan. Okey, semua tu berlaku dalam bentuk tulisan seperti kita
menyediakan video. Lepas tu kita bincang dalam tu, berbalas ayat. Okey, berbalas ayat dengan pelajar sahaja. Begitu jugalah Telegram. Okey, budak tak nampak muka kita. Okey, kita pun tak boleh bincang dengan dan tak boleh tulis lah. Tulis dalam grup WhatsApp dan Telegram itu sahaja. Okey, itulah perbezaan apabila kalau kita gunakan ClassPoint dalam Google Meet dan tanpa Google Meet. Okey, baru nak terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di akhir pelajaran peserta dapat, mestilah kita sebenarnya mengikuti bengkel pada petang ini. Fokus utama kita adalah untuk membina kuis interaktif dalam PowerPoint. Terdapat 5 kuis interaktif yang disediakan oleh ClassPoint dalam PowerPoint. Okey, dan kita boleh menguasai annotation dan whiteboard digital yang disediakan oleh ClassPoint kepada kita. Okey, kriteria kejayaan mungkin cikgu mesti ada KPI yang tersendiri. Jadi cikgu boleh tengoklah apa dia ke KPI cikgu pada petang ini. Saya tak tulis lah. Okey, ini adalah jenis-jenis quizzes yang terdapat di dalam ClassPoint. Okey, tadi kita dah bincang interface untuk ClassPoint, annotate PowerPoint kita dah bincang, whiteboard in PowerPoint pun kita dah bincang. Okey, kemudian yang ni yang berkaitan dengan PowerPoint lah kan. Okey, yang ni kalau kita lihat di sini ada beberapa features yang terdapat dalam ClassPoint. Okey, multiple choice activity ini adalah salah satu dia punya bentuk quizzes, bentuk soalan. Okey, yang ni pun aktiviti juga, short answer, word cloud, slide drawing, image upload. Okey, kita ada 5 jenis soalan ataupun quiz yang kita boleh buat bersama pelajar. Okey, yang lain ni adalah dari segi setting live quiz competition ni dan bermaksud setting kita semasa kita buat soalan quiz bersama pelajar kita. Okey, quiz pool dan pick a name ni tadi kita dah bincang sepintas lalu. Okey, kemudian ini ada flow bagaimana kita nak menjalankan aktiviti quiz bersama pelajar. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada 5 bentuk quiz di dalam ClassPoint. Yang pertama kalau cikgu lihat sini, ini adalah ikon untuk multiple choice. Multiple choice ni dia berbentuk soalan ABC. Okey, soalan dia ABC lah. Okey, kemudian kalau saya tengok, saya tulis sini. Sini soalan ABC. ABC lah kan. Okey, word cloud ni lebih kurang macam cikgu biasa guna sticky. Okey, sticky dalam Jamboard. Okey, dalam Jamboard. Ataupun kalau cikgu biasa guna Google Meet dan cikgu guna whiteboard yang disediakan dalam Google Meet. Okey, sebenarnya whiteboard tu sebenarnya dia adalah Jamboard. Okey, dia sendiri adalah Jamboard yang disediakan oleh Delimo di dalam Google Meet untuk kita guna bersama pelajar. Okey, short answer. Okey, kita perlu type. Okey, hari ni kita perlu type short answer. Slide drawing. Kita boleh tulis kat sini, kita boleh tulis apa sahaja. Jadi banyak aktiviti, kalau kita nak minta student tulis, kita akan guna ni lah slide drawing pasal senang sikit. Okey, kita boleh minta pelajar tulis sahaja ataupun lukis apa-apa sahajalah. Okey. Image upload ni kita perlu ada image. Okey, yang ni saya bersama pelajar dia payah sikit lah. Sebab pelajar tu perlu nak upload lagi apa semua kan. Yang tu boleh juga guna, boleh juga tengok keadaan dan kesesuaian kita punya soalan lah. Okey. Okey, dan seterusnya. Okey, saya guna pemadam, saya guna pen. Okey, cikgu nampak tak saya apabila saya gunakan ni, saya guna apa ni? Laser. Nampak tak pointer? Nampak tak pointer saya hidup tak? Ataupun pada paparan saya ada, cikgu tak ada?
Nampak. Nampak hidup. Okey, untuk mematikan kita punya fungsi annotation tadi ni, kita klik pada select ataupun ini dia punya anak panah ni, maksudnya kita tak boleh tulis, tak boleh apa lah. Okey. Kemudian seterusnya, okey, yang pertama hari ini kita akan bincang berkaitan kuis berbentuk multiple choice. Kita akan bincang soalan berkaitan dengan multiple choice. Okey. Okey, ini bentuk soalan seperti yang saya maklumkan tadi. Okey, multiple choice ni berbentuk soalan ABC. Berbentuk soalan ABC. Okey. Nampak tak kalau saya buat macam ni, nampak tak? Maksud saya jelas tak bila saya nak terang macam ni je? Kan nak buat hidup. Okey. Okey, tak apa, saya terangkan sebentar selalu. Sekali kita akan buat hands on lah untuk setiap quizzes ni. Okey, untuk permulaan ni kita akan bincang berkaitan dengan quiz bentuk multiple choice. Okey, apabila kita klik di atas ni tadi. Okey. Okey, di atas ni cikgu. Di atas ni apabila kita dah install, kita ada ignore class point. Apabila kita klik pada ignore class point, dia akan keluar paparan ini. Berbeza dengan paparan PowerPoint kita sebelum ini. Okey? Okey. Untuk paparan ignore class point, okey, ini adalah paparannya. Okey, untuk pen 1, pen 2, pen 3, kalau yang free dia tak boleh tukar ni 1, 2, 3. Dia hanya boleh tukar pada pen 4 dan 5. Kalau pro dia boleh tukar. Lepas tu okey, saya nak fokus kepada yang ni. Kepada multiple choice. Okey, apabila kita klik pada multiple choice, okey cikgu nampak dua multiple choice di sini. Multiple choice yang pertama itu adalah dalam bentuk image. Okey, ni yang ni. Okey, saya deletekan ni. Multiple choice yang cikgu nampak ni sebenarnya dia dalam saya nak terang. Okey, jadi dia dalam bentuk image. Okey, apabila kita nak menggunakan slide kita ini untuk jadikan dia quiz, kita boleh pilih di sini ada 5 pilihan quiz yang kita boleh lakukan bersama pelajar. Okey, katakan kita nak ambil multiple choice, kita klik pada multiple choice. Okey, dia akan keluar button ni. Button yang berwarna biru. Okey, dan button ni bukan, kita boleh pindah ke mana-mana yang kita rasa sesuai kedudukannya dengan soalan kita. Okey, katakan saya nak sini takut keliru kan. Okey, apabila kita klik di sini, okey, ni sebenarnya ini adalah paparan saya punya slide. Okey, cikgu tengok di sini. Okey, di sini adalah tempat di mana kita perlu setting. Kita punya quiz tu. Okey. Okey, sekarang ni dia dah maklum pada kita. Question type adalah dalam bentuk multiple choice. Sekarang ni soalan kita, quiz yang kita nak buat ni adalah dalam bentuk multiple choice. Okey, number of choices tu kita lihat di sini ada berapa saya buat. Saya ada buat 4. Jadi saya klik dah pada 4. Okey, benda ni boleh bergerak ikut pilihan soalan yang kita ada tu, berapa pilihan soalan. Jawapanlah berapa pilihan jawapan yang ada dalam soalan tersebut. Okey, untuk soalan objektif biasanya kita untuk satu soalan hanya ada satu jawapan. Tapi andai kata soalan tu mempunyai lebih daripada satu jawapan. Okey, kita boleh buat sini, klik pada sini, allow selecting multiple choices. Okey, kita boleh klik sini lah. Jadi pelajar boleh pilih lebih daripada satu. Okey. Okey. Okey, has correct answer. Jadi kalau kita ada jawapan dia, kita boleh pilih lah, katakan D. Okay, katakan jawapan dia D. Kita boleh select dan nanti kita bila buat aktiviti bersama pelajar, kita boleh terang, okey, mana jawapan bersama pelajar. Okey, untuk multiple choice, okey, untuk quiz berbentuk multiple choice, kita ada pilihan sama ada nak melaksanakan quiz itu secara competition mode ataupun tidak. Okey, kalau competition mode,
Okey, sekarang saya tak klik. Jadi lihat paparan multiple choice, dia punya ikon dia macam ni. Bentuk bar sahaja kan, macam kekerapan ni kan. Okey, jadi kalau saya klik di sini, okey, paparan ataupun ikon dia berbeza. Dia berwarna kuning kat sini ikon dia. Macam piala tu kan. Ni yang dinamakan leaderboard. Okey. Lepas tu untuk play option, start question with slide. Maksudnya bila kita masuk je slide tu, cikgu tak dah nak terang apa-apa lagi, pelajar dah boleh guna. Bukan, maksud saya kita tak boleh nak set. Bila kita buka sahaja slide tu, pelajar pun terus jawab. Okey, kalau kita nak macam tu, okey lah. Kalau kita nak macam ni, okey, katakan kita dalam slide tu, kita nak terang sesuatu dulu kat pelajar. Lepas tu baru nak minta pelajar, okey, semua mula buat soalan tu secara serentak. Okey, kita tak perlu tick di sinilah. Okey. Nanti kita lihat perbezaan dia. Okey, sekarang ni minimize result window after question starts. Nanti kita akan lihat. Kalau saya cerita sini hasilnya tak berapa nak nampak lah untuk dua kes yang ni. Okey, lepas tu close submission after. Okey, di sini untuk setting ini kita boleh set berapa minit kita nak bagi pelajar tu jawab untuk soalan ini. Contohnya kalau kita nak minta pelajar jawab 1 minit. Okey, bila 1 minit je nanti dia akan habis lah kan. Okey, di sini pilihan masa yang diberikan oleh kelas point lah. Okey. Seterusnya, okey, kalau kita nak on sini terus pun boleh. Okey. Sekarang ni kita on soalan ni boleh? Kalau boleh saya akan buat mode slideshow. Okey, tapi sebelum tu saya rasa saya perlu terangkan paparan yang dapat pada pelajar dahulu. Ini paparan pada guru ya. Ini paparan pada guru. Ini adalah paparan pada guru. Okey, paparan pada pelajar. Paparan pada pelajar. Okey, yang handphone ni adalah paparan pada pelajar. Okey, ini paparan apabila pelajar mula-mula nak masuk kelas point, nak join kelas point yang cikgu buat. Okey, macam saya maklumkan tadi, mula-mula dia perlu klikkan classpoint.app. Okey, cikgu boleh kalau yang belum masuk lagi tu dia boleh inilah classpoint.app. Kemudian typekan pada browser ya. Lepas tu masukkan kelas point kelas kod ini 87554, kemudian masukkan nama, lepas tu klik join. Okey, ini adalah step yang pertama pelajar nak join kelas point yang cikgu buat. Kemudian, okey, untuk multiple choice, ini adalah paparan yang terdapat pada pelajar. Okey, dia ada soalan di atas, kemudian ini adalah paparan pelajar. Okey, seterusnya pelajar akan klik lah mana satu pilihan jawapan mereka. Okey, di sini kalau kita pilih tadi saya kata dia boleh choose jawapan tu pilih satu ataupun lebih kan. Dia akan keluar paparan di sini. So budak akan tahu setting kita sama ada dia ada satu soalan ataupun lebih daripada satu jawapan. Bukan satu soalan lah. Dia ada satu jawapan sahaja ataupun dia ada lebih daripada satu jawapan untuk soalan ni. Kemudian apabila dah dia buat pilihan, tik saja pada pilihan jawapan yang dia nak tu. Kemudian klik pada submit. Okey, kita akan lihatlah paparan kita seperti ini. Okey, ini paparan guru lah. Sebelah kiri paparan guru. Okey, sebelah kanan paparan pelajar. Okey, seterusnya. Okey, dia akan naiklah pada paparan ini adalah paparan guru. Okey, dia akan tunjuk berapa yang telah participate lah, maksudnya menyertai kuis ini dan berapa masa dah berlalu. Okey cikgu. Okey, sekarang ni kita buat yang ni. Kita buat yang ni. Jadi saya akan set untuk cikgu. Okey, sebelum tu kita nak tengok setting kita untuk soalan ini. Okey, untuk soalan ni, okey cikgu mula-mula saya ni baru nak masuk multiple choice. Tadi baru penerangan, saya ceritakan paparan pada guru dan paparan yang terdapat pada pelajar. Okey, sekarang ni katakan kita ada slide, ni slide. Okey, saya tak setting apa-apa lagi. Saya hanya ada slide dan sekarang ni kita nak hidupkan slide PowerPoint kita.
dalam class point. Jadi cikgu perlu klikkan multiple choice. Okey, dia akan keluar yang ni, button multiple choice. Okey, di sini kita perlu setting. Okey, kita perlu setting. Setting ini dia dalam bentuk bukan mode slideshow nah. Untuk setting, kita perlu keluar daripada mode slideshow. Okey, bila kita nak laksanakan aktiviti, kita mesti dalam mode slideshow. Okey, kemudian di sini dia dah maklumkan kepada kita question type ni adalah multiple choice. Okey, number of choices tu kita boleh tengok di sini ada berapa pilihan di sini, ada 5. Jadi kita akan pilih 5 lah. Okey, sekarang allow selecting multiple choices. Jadi kita boleh pilih ada beberapa soalan yang jawapan sini, tapi saya dah ada satu je jawapan kat sini. Okey, saya tak mau lah sebab ada satu jawapan je. Tak pergi nanya budak-budak kan. Cara tengok ada satu je jawapan. Okey, sekarang saya akan klik pada has correct answer. Okey, jawapannya adalah B. Jadi kita setting lah kan. Apa dia, saya maklum dah nanti cikgu semua jawab B lah tu. Kalau cikgu nak variety kan kita punya jawapan, cikgu jawab je lah yang bukan B. Campur-campur lah kan. Okey. Kemudian itu dari segi setting. Okey, sekarang ni saya tak mau buat dalam mode. Okey. Kita nak tengok start question with slide. Okey, apa perbezaannya kalau kita start question with slide dengan tak start? Dengan tick ataupun tak tick pada bahagian ni. Okey, kemudian minimize result window after question start. Okey, apa perbezaannya kita akan tengoklah sama ada kita tick semua dulu lah. Nanti senang sikit. Lepas tu close submission after 1 minit boleh? 1 minit katakan. Okey, ni cara setting dia. Okey, dah siap setting. Okey, tengok di bawah ni semua saya tick tadi kan. Okey, atas ni saya tak buat dalam bentuk competition mode. Jadi kalau lihat di sini button multiple choice dia, okey, dalam bentuk bar macam ni. Okey, seterusnya, okey, untuk melaksanakan kuis ni, untuk dihidupkan dia punya fungsi kuis ni, kita akan pindah kepada mode slideshow. Klik pada situ. Okey, cikgu-cikgu boleh join. Okey, kita kena klik dulu ya dengan dekat situ tadi tu. Okey, cikgu perhati perbezaan dia. Kita akan tengoklah. Okey, cikgu boleh jawab ya. Ada sampai tak paparan ni pada cikgu soalan ni? Okey. Ada ya, tengok ada yang dah masuk tu. Aktif belajar pada petang ni. Cikgu sains cakap lah yang ni. Tapi semua dulu pun belajar sains kan. Yang ni insight je. Minta apa dia serangga kan. Tu boleh jawab ramai tu. Okey. Dah habis 1 minit, habislah. Tadi kalau cikgu tengok sini, tak apa nanti kita tunjuk lain. Okey, kalau cikgu nak simpan dia, nak simpan save for review, cikgu klik pada save for review. Okey, kalau cikgu nak tengok, nak simpan ni, kita punya data jawapan pelajar ni, dalam slide kita boleh ni lah, insert results as slide. Okey, kita nak tengok pula siapa yang jawab A. Okey, dia ada nama dia. Okey, begitu jugalah nama yang lain pun. Okey, dia akan papar. Okey, paparan ni cikgu je lah. Kalau cikgu tak share dengan student, cikgu tahulah kan. Okey, kalau cikgu tak mau benda ini dilihat oleh pelajar, kalau tak maulah. Okey, apa dia? Cikgu masa share screen tadi, cikgu share window saja. Okey, sekarang ni cikgu nampak saya punya paparan sebab saya saya buat dalam bentuk apa dia tadi? Share entire screen. Saya share entire screen. Jadi nampaklah sebab dia tertingkap yang berbeza dengan window yang ni. Sebab tu kalau cikgu nak bagi pelajar nampak paparan ni,
okey, paparan ni dalam Google Meet, maka cikgu perlu share entire screen. Okey, begitu jugalah yang lain. Okey, kita dah bincang untuk save for review, insert results as slide. Okey, di sini fungsi dia show correct answer. Okey, show correct answer. Kalau cikgu klik sini, dia akan tick pada B pasal tadi kita dah setting jawapan untuk soalan ini adalah B. Okey. Okey, dah habis ni. Okey. Seterusnya. Okey, kita nak tengok setting yang tadi yang lain tu, cikgu boleh terokai ke atau macam mana? Terokai sendiri ke atau macam mana? Cikgu nak terokai ke atau nak saya tunjukkan juga untuk setting yang Cikgu tunjuk. ni yang dalam bentuk competition Cikgu mode ajak, tu. cikgu ajak. Cikgu Tunjuk ya. tunjuklah. Okey, saya tunjuk. Okey, jadi saya akan keluar daripada slideshow ni. Okey, saya akan klik balik pada button multiple choice. Okey, sekarang ni tadi dia hanya loba je kan? Kita tak tahu siapa yang pemenang. Pemenang ni dia betul dan dia cepat. Yang tu yang dinamakan competition mode. Okey, bila saya klik sini, cikgu perhatikan ada perbezaan dari segi ikon. Okey, multiple choice. Okey, dia ada leaderboard, piala di sini kan. Bila menang sikit je, piala kita biasanya kan. Jadi dia keluarlah logo piala di sini, senang sikit kita nak ingat. Okey, lepas tu, okey saya akan di sini, tak apa cikgu setting sendiri, apa dia? Maksudnya explore dah di sini, saya rasa di sini tak berapa ni lah, tak berapa nak ni sangat. Tapi kan okey, saya akan tunjuk ni. Tadi bila kita buka slide tu dia terus berfungsi kan dia punya soalan tu kan. Okey, sekarang ni katakan saya tak tick lah, untick kan sini. Minimize pun saya tak mau, saya nak bagi dia apa saja. Okey, katakan saya setting dia macam ni pula. Okey. Lepas tu kita buat dalam slideshow. Okey, untuk hidupkan dia jangan lupa tekan ni multiple choice. Okey. Okey, cuba cikgu jawab pula tengok. Ada tak paparan pada cikgu punya? Okey, cikgu satu lagi. Okey, kalau tadi kita dah setting untuk 1 minit kan? Tetapi cikgu masih boleh tambah 15 saat, boleh tambah 15 saat. Okey, tambah sini sebelum 1 minit lah. Kalau dah habis 1 minit baru nak tambah tak boleh lah. Boleh sini kita boleh tambah lagi masa walaupun kita setting hanya untuk 1 minit ataupun 2 minit, tak kisahlah. Maksudnya masa yang kita setting tu masih boleh ditambah. Okey, sama ada kita nak guna muzik, tak guna muzik pun boleh. Kita boleh klik sini lah tanpa muzik. Okey, di sini muzik lah. Okey, yang ni kalau kita tak mau tengok responses, kalau kita nak tengok klik pada situ. Okey, tak apalah kita buat ulangan saja kan tadi kan. Okey, katakan kita dah close, kita tak maulah close submission. Okey, nampak tak keluar leaderboard? Tadi tak ada kan? Tadi tak ada. Tadi dia hanya suruh kita nak simpan ke tak simpan tadi. Okey, yang ni leaderboard, cikgu klik pada sini, dia akan tunjuk siapakah pemenangnya. Mutiah. Tahniah Mutiah. Okey. Pengetua Muhammad Zahir ni siapa ni? Nombor 6. Okey. Okey, dan seterusnya lah kan. Okey, cikgu boleh tengok sini. Kalau cikgu ada contohnya, cikgu ada 3 set soalan multiple choice. Okey, cikgu buat semua dalam mode multiple choice soalan tu. Cikgu ada 3 slide. Lepas tu cikgu buat 3 slide tu dalam soalan quizzes jenis multiple choice. Okey. Dan dalam mode 3 soalan tu dalam mode competition, dia akan buat dia akan buat ni lah. Dia akan buat dia akan senarai 3 slot quiz tu. Okey, dia akan buat 3 slot tu, dia tunjuklah kita secara detail. Okey, contohnya
Okey, jadi kalau kita nak masuk sebagai slide pun boleh. Tak mau pun tak apa. Okey, yang ni kembali ni dia show table. Dia tunjuk yang ni sebab kita buat satu je kan. Kalau macam cikgu buat banyak kan, dia akan tunjuk lah setiap tu, dia akan ambil kita boleh tahu lah dia punya progress pelajar-pelajar kita. Okey, export as CSV. Okey, kalau kita ada Pro, kita boleh export benda ni masuk dalam Excel. Kita klik pada sini, dia akan masuk dalam Excel kita. Okey. Okey, selesai yang tu. Okey, kalau cikgu lihat di sini, button untuk view responses, tadi kalau cikgu lihat dia warna biru. Sekarang dia berwarna hijau. Okey, maksudnya kita dah simpan lah. Yang pertama tadi saya tak simpan, dia jadi warna biru saja. Jadi bila kita tengok warna tu menunjukkan bahawa kita simpan ke tak simpan kita punya slide tadi. Kalau saya klik pada view responses, okay, kita boleh tengok balik. Kita boleh tengok balik. Okay, itu sajalah untuk multiple choice. Okay, walaupun kita boleh klik terus saja kita punya slide tu. Tak perlu nak keluar daripada slideshow ni untuk menggunakan slide-slide yang seterusnya. Okay, tadi kita dah buat untuk multiple choice. Sekarang ni kita nak buat soalan berbentuk word cloud. Okay, word cloud. Okay, seterusnya. Okay, ini paparan slide ya cikgu. Ini adalah paparan slide. Saya nak tunjuk contoh. Okay, untuk slide word cloud ni, okay, macam biasa kita akan klik di sini lah. Dia akan keluar di sini. Okay, ini adalah setting yang terdapat dalam word cloud. Okay. Okay, di sini kita boleh beri peluang kepada pelajar untuk jawab beberapa kali ataupun nak jawab sekali terpulang pada setting kita. Okay, nak bagi pelajar, okay, kalau lihat di sini soalan ni, what are your top 3 favorite inventions? Okay, jadi dia nak top 3, mungkin lebih daripada satu kan. Jadi mungkin kita boleh pilih di sini lah untuk pelajar jawab lebih daripada satu. Kemudian di sini macam tadi juga, start question with slide, minimize result window after question starts. Okay, yang ni close submission ni after, okay, kita nak tamatkan aktiviti ni selama berapa minit. Okay. Okay. Okay, ini adalah paparan pada guru dan ini adalah paparan pada pelajar. Okay, tak berapa nampak di sini tapi tak apa, kita type. Untuk paparan pelajar, dia akan ada kotak macam ni untuk kita type, masukkan jawapan dalam jawapan bagi soalan tersebut. Kemudian apabila kita dah typekan jawapan, kita klik pada add. Okey, ni ADD ya. Ni ADD add tu. Kemudian, okey, apabila pelajar jawab, ini adalah paparan cikgu. Okey, dia akan keluar kat sini apa dia jawapan yang pelajar dah jawab. Kalau jawapan itu banyak pelajar jawab di internet, contohnya lah, okey, pelajar banyak jawab situ, yang tu dia akan menjadi tulisan tu besar. Okey, tulisan tu bila besar soalan jawapan tu menunjukkan banyak, ramai student yang jawab jawapan yang itulah yang besar tu. Ni nampak kan di internet ni besar kan. Jadi maksudnya bila kita dah tahu dah ramai student yang jawab jawapannya adalah di internet. Okey, mari kita main word cloud untuk yang kita nak buat aktiviti ni sekarang. Okey. Okey. Sekejap saya nak tengok setting saya macam mana. Okey. Main kat sini. Word cloud kan. Okey, kat sini. Okey, cikgu. Okey, ini saya dah buat tadi.
Okay, saya padam dulu. Seperti biasa untuk hidupkan slide PowerPoint kita, untuk hidupkan dia sebagai satu kuis interaktif. Okay, kita perlu klik di sini untuk jenis-jenis kuis yang kita pilih. Katakan sekarang kita nak buat word cloud. Okay, dia lebih kurang sticky notes lah dalam Jamboard. Okay, apabila kita klik di situ, dia akan keluar automatik lah setting untuk kuis tersebut. Jadi cikgu di sini cikgu boleh setting, okay, limit number of submission. Okay, kita nak limit satu soal, satu sahaja jawapan ataupun lebih. Okay, kalau kita tak mau limit, okay, kalau kita tak mau limit maksudnya boleh lebih daripada satu, maka kita pun klik kat sini lah. Kalau kita tak mau limit lah kan, limit number of submission to 1. Okay, kalau kita nak limit satu je, kita klik. Kalau kita tak mau limit, maka kita tak perlu klik. Okay. Lepas tu yang ni setting macam tadi juga. Okay, katakan sekarang kita buat aktiviti. Buat aktiviti. Okay, cikgu boleh pilih what are some of favorite foods. Petang-petang ni tunjuk pula makanan. Hilang ngantuk. Okay, laksa. Laksa ni takut juga nak sebut laksa ni, ada isu kan. Tapi semua orang Kedah sini kot. Okay, bihun sup. Roti canai besar tu. Laksa besar. Okay, rojak buah. Roti canai. Lama dah tak makan roti canai. Okay. Nasi kerabu tak ramai minat ni. Bihun sup, laksa tu, laksa dengan roti canai ni besar. Okay, katakan, okay, tengok lagi. Duk fikir nak masak apa petang ni, tulis menu dia kat sini. Kita sama-sama kongsi lagi. Dah habis aktiviti ni, bolehlah pakat-pakat masak, ada idea dah. Okay, lepas tu ada saya buat sampai 1.5 lah noh. Okay. 21 student. Okay, katakan kita nak stop dah. Nak stop dah. Okay, saya akan klik pada ni. Okay, cikgu tengok sini 9. Okay, roti canai besar kan. Okay, kita tengok yang ni pula. 1, lepas pisang tak ramai peminat ni. Pasal payah nak cari daun pisang. Nak buat dia ni orang rajin ni. KFC pun tak ramai. PKP ni buat KFC sendiri je kot. Teh pun tak ramai, jaga kesihatan. Bihun sup, boleh gagah lah. Bihun sup kot sana sedap kan. Nasi lemak. Nasi lemak. Okey, nasi lemak ni pun ramai juga peminat dia. Okey, cikgu boleh save for review. Okey, kalau nak simpan klik pada situ. Ya, dia punya ni dah warna hijau lah kan. Jadi kita boleh review balik. Review. Okey, highlight top answer. Hidup lagi dah kalau tu nampak tak? Bila tulisan tu besar maksudnya dia tu ramai peminat. Kalau orang tu ramai lah peminat dia. Ni roti canai, ramai yang suka makan roti canai. Roti canai 9 orang, nasi lemak 7 orang. Okey, macam biasalah slide insert result as slide ni kita nak simpan dia, masukkan dalam kita punya slide PowerPoint. Okey, habis. Okey, apabila cikgu klik pada restart, dia akan keluar, dia akan mula bilang masa tu bermula dengan kosong balik lah. Dia akan dan seterusnya. Maksudnya kita buat aktiviti baru lah yang tu. Okey. Bukan aktiviti baru sangat. Kita boleh ulang aktiviti yang sama ni, soalan yang sama ni beberapa kali sebenarnya. Okey, seterusnya, okey, itu adalah untuk word cloud. Seterusnya kita akan lihat untuk quizzes berbentuk short answer. Okey, short answer.
Okey, contoh ini adalah paparan slide saya. Okey, what super power would you like to have and why? Okey, kedua yang tu. Okey, apabila kita klik situ, show answer. Okey, ini adalah setting dia, lebih kurang sahaja. Okey, cuma ini kalau kita nak pamerkan nama pelajar bersama soalan ataupun jawapan pelajar tu ataupun tak. Okey, walaupun kita contohnya kita set tak mau bagi nama pelajar tu terpaparlah pada jawapan pelajar tu. Kemudian kita nak set bagi ada balik. Ya, masih boleh. Masih boleh. Kemudian okey, ini adalah perbandingan paparan pelajar. Ini paparan pelajar dan ini adalah paparan guru. Okey, pelajar dia ada macam arahan soalan lah. Okey, dia suruh type answer. Jadi pelajar pun faham lah. Okey, dia akan type answer untuk soalan ini. Okey, apabila pelajar type soalan di sini, kemudian dia perlu submit. Okey, dia perlu submit. Apa yang berlaku pada paparan guru, apa yang pelajar type itu akan terpapar pada paparan guru. Okey, akan terpapar pada paparan guru. Dan kita boleh lihat siapa dan kita boleh choose soal jawapan pelajar yang mana yang agak menarik. Okey, kita boleh yang terbaik ke kan. Jadi kita boleh pilih. Lagi kita akan tengok macam mana nak buat dia tu. Okey. Okey, untuk tadi untuk apa tu? Show answer. Okey, itu sahaja. Sebab yang lain tu lebih kurang macam bentuk quizzes yang telah kita bincangkan dua sebelum ini. Okey, katakan ini adalah slide yang kita nak buat bersama pelajar. Show answer. Okey, tadi sebenarnya saya dah guna jadi dia adalah paparan kat sini. Okey, saya buang. Saya. Okey, sekejap. Show answer. Okey, show answer kan. Okay, show answer. Jadi yang ni show answer. Okay, ini adalah paparan ya. Paparan untuk setting. Okay, lebih kurang macam yang tadi sahaja. Okay, jadi kita buat aktiviti ni. What is the feature of education? Okay, jadi saya akan buat dalam mode slideshow. Okay, cuba cikgu tulis sedikit sticky notes. Okay, berkaitan dengan guru lah kan. Tambah-tambah sekarang kan pandemik lah macam-macam lah kan. Bolehlah luahkan perasaan di kelas PAN kita pada petang ini. Okay, saya boleh minimize. Okay, sebenarnya kita boleh bergerak-gerak. Okey, walaupun kita dah buka ini, kita boleh bergerak-gerak. Bergerak ke slide lain tapi student masih nampak lagi kita punya slide ni. Okey, di sini saya tak macam okey, yang dimaksudkan dengan minimize tu, cikgu kita sekarang ni kita tak nampak student punya jawapan yang hantar kat kita kan. Sebab baru 2 penyertaan saja yang di sini. What is the future of education? Okey, apa dia ke masa depan pelajaran kita ni? Okay, kita nak pergi semula ke sana. Okay, klik situ. Kalau tak mau tengok jawapan, klik situ. Okay. Okay. Where is the question? Question dia yang ni. Question dia yang ni. What is the future of education? Ini adalah soalan dia. Okay. Ini adalah soalan dia. Okay, kita nak pergi semula ke paparan pelajar. Kita klik di sini.
Oh, okay. Tersilap tekan pula. Okey, tapi cikgu tadi itulah saya tersilap tekan. Tak ada nak simpan. Okey, tak apa, tapi kita dah tahulah dia punya okey, jawab lain balik. Jawab lain balik. Okey, baru 6 penyertaan. Pro in IT. Ya, masa ni lah kita nak pro in IT kan. Sebelum ni mana sempat. Sekarang ni pengorbanan masa, tenaga tu perlulah. Benda apa pun sama lah kan. Kelas online perlu ada dalam silibus. Kelas online perlu ada dalam silibus. Okey, menarik. Boleh digital learning. Memang teknologi saya setuju. Teknologi ni satu benda yang sangat bagus sebenarnya, tapi kita ada kekangan lah, bukan sahaja pelajar, guru sendiri pun ada kekangannya. Dari segi internet lah, kalau kita lihat sekarang kan, gangguan internet lah, pasal ramai yang menggunakan internet sekarang ni. Okay, fizikal dan mental guru dan pelajar kena kuat. Betul, lama dah ni PKP ni. Sebenarnya secara digital. Kelas online perlu ada dalam silibus pro in IT. Everything can happen. Okay, kita adalah kita dan kita boleh berubah. Okay, kita kena berubah kan. Fully digital learning, smart board. Apa dia ni? PDPR forever. Oh. Ada minat PDPR ke? Okay. Ada setengah tu nak ke PDPS sekolah, rumah. PBD, okay. Baik. Menarik ni. Enjoy our learning. We need to explore more apps to produce an interesting and attract lesson. Okay, betul. Betul lah, kita pun kan dalam zaman IT, jadi kita pun nak tak nak mesti kuasai lah kan. Okay, saya ada lagi soalan juga baca ni. Okay, ada lagi tak yang nak masuk? Selalu luah ke dekat FB je kan, sekarang ni kita luah kat sini lah. Okay, ada lagi tak? Okay, 14 sahaja. Tak apalah, kita 14 sajalah, 3 minit lah untuk dekat sini. Okay, jadi untuk nak tutupkan dia punya ni, slow submission. Okay, save for review ataupun saya insert. Okay, kat mana kita nak boleh conteng apa dia? Yang pelajar tulis tadi, yang pelajar macam dia kata boleh komen slide yang student bagi jawapan tu kan. Okay, caranya. Okay, yang sebelum tu saya nak tunjuk yang ni. Okay, saya akan ni. Saya tik saja, semua jawapan adalah menarik pada saya, tapi saya perlu choose lah pasal saya nak tunjuk apa kegunaan yang terdapat untuk ni show like answers only. Okay, saya nak tunjuk yang tu. Semua jawapan adalah menarik dan berkaitan dengan isu kita sekarang ni. Okay, semua adalah menarik. Jadi, okay, katakan kita ambil yang ni sahaja. Okay, ada yang saya klik pada love, ada yang saya tak klik pada love. Apa perbezaannya? Okay, di sini, okay, apabila saya klik sini, dia akan terpapar jawapan yang kita pilih sahaja. Okay, mungkin itu adalah jawapan yang
untuk student. Okey, untuk jawapan petang ni semua yang terbaik. Okey, untuk student mungkin ada, contohnya matematik ada dalam pengiraan yang terbaik yang pelajar tulis. Okey, kita akan select itu sebagai satu guideline lah untuk pelajar-pelajar yang lain. Okey, kalau kita nak simpan dia sebagai result, okey, kita klik pada sini. Okey, sekarang saya nak simpan benda ni. Okey, kadang-kadang masalah internet dia lambat sikit. Tengok dia loading. Okey, jadi bila kita klik balik kat situ, dia akan keluar semua paparan kita. Okey, saya bila kawasan saya ni, bila petang, bila malam, dia ada masalah sikit pasal penggunaan kat sini. Dia memang masalah ada sikit lah kan. Jadi dia lambat sikit lah. Okey, kalau kita nak simpan ini sebagai slide, kita akan klik sini lah. Okey, dia akan masuk lah kita dalam kita punya slide. Okey. Okey, kita dah simpan dia sebagai slide. Jadi kita boleh komen apa-apa sahaja jawapan yang pelajar kongsi dengan kita tadi. Okey, kita boleh tulis kat sini. Kat sini pun boleh. Kan kat sini pun boleh. Kita tulislah menarik. Buat evidence. Cikgu, bagi orang yang tak ada pen tu, dia boleh type ke? Boleh tanya. Kita boleh type tak dia words tu dekat situ? Dia Ke tak kena guna pen? okey, Kena kalau guna dia tak ada pen, maksudnya dia kena guna dia kena guna mouse. Dia okey. untuk yang tak ada pen, untuk yang tak ada pen, dia boleh guna mouse. Dia tidak boleh type. Dia tak macam dia Jamboard. tidak Jamboard boleh kita boleh type. text kat situ kan? Jamboard kita boleh text kat situ. Betul, betul. Saya ya betul. Ya. Betul. Ya betul. Okey. Okey, kita boleh tulis kat sini ataupun tadi dah kita simpan dalam slide, kita boleh tulis slide macam biasa lah kan. Okey, lepas tu ni yang pick name tu kita boleh pilih lah siapa. Okey, Lulu lah, Shima lah, Izatul kan, boleh lah kan. Okey, kita boleh conteng situ, kemudian habis lah. Okey, whiteboard ni kita boleh kita dah terang, contohnya kita dah terang kat student apa-apa tadi. Sambil kita terang ni, contohnya kita nak menulis apa? Menulis 3 ni warna yang berbeza sikit. Okey, 3 tambah 5 contohnya lah, saya bagi contoh je. Tambah 8. Okey, dah kita terang-terang ni, kita nak ambil whiteboard yang lain pula. Kita nak ambil whiteboard yang lain pula. Okey, masih boleh. Okey, masih boleh. Lepas tu nanti kita jumpa lagi. Okey, apa-apalah kan. Okey. Kita okey, kedua-dua slide ini kita boleh simpan, katakan kita buat exit slideshow. Kita klik di sini. Tadi kita ada 2 whiteboard kan? Okey, sekarang ni tanya nak keep tak kita punya annotation tu. Okey, kalau kita keep, kalau apa dia discard tak ada lah kan. Okey, dua-dua kita punya ni, semua ni, okey, dia akan papar lah di sini. Dia akan papar di sini. Okey, ni jawapan yang tadi kita dah simpan ya, maka dia akan naik kat sini. Okey, jawapan pelajar tadi dia akan masuk dalam slide ni. Dia direct dia akan direct slide. Terus. Macam yang tadi kita kena Ya, insert betul. kan. Okey. Dia masuk dalam PowerPoint tu boleh type tu. Yang mana yang
Tu jawapan Ha? soalan PowerPoint tu kita boleh type dah tu. Ya betul. Kita dah Ha. okey slide ni. Betul cikgu, betul. Apabila kita dah dalam slide PowerPoint, dia berfungsi seperti PowerPoint. Fungsi dia seperti PowerPoint, boleh tulis, boleh semua. Kita boleh guna draw kat sini, tulis kan. Apa-apalah nak campak ke, nak tulis pelik kat sini boleh. Boleh je lah. Saya contohnya kan, boleh. Maksudnya kita boleh guna PowerPoint slide, class point, okey, boleh semua. Okey. Apa lagi? Yang tu tentang short answer tadi kan? Short answer. Kemudian kita nak tengok slide drawing. Okey. Kemudian slide drawing. Okey, slide drawing ni biasanya saya suka guna dengan pelajar slide drawing pasal dia bebas nak tulis lah. Tak perlu nak tunggu type saja ke atau macam mana. Short answer pun best juga kan cara dia lah. Okey, yang ni slide drawing ni, okey contohnya dia minta kita draw sebab saya cikgu matematik, saya pun bagi contoh pun berkaitan dengan diri saya sendiri. Itu Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 3. Kita nak minta student plot lah untuk yang ni. Okey, dia bentuk kuadratik. Jadi pun okey setting dia yang ni, setting dia. Okey, lebih kurang macam yang tadi juga. Okey. Kemudian okey, ini adalah paparan pelajar. Ini adalah paparan pelajar. Okey, apabila slide ini sampai soalan ini di-share bersama pelajar, ini adalah paparan pelajar. Okey, open slide. Okey, pelajar itu apabila dia terima yang ni, dia akan dimaklumkan bahawa dia terima slide draw. Okey, pelajar ini akan dimaklumkan di sini dia menerima slide draw. Jadi pelajar, apa yang perlu pelajar buat, dia kena klik pada open show terlebih dahulu. Dia klik pada open show di situ. Okey, kemudian dia akan keluar paparan ini. Okey, pada paparan inilah pelajar boleh tulis, okey, boleh lukis, everything kat sini. Dah siap, pelajar perlu klik pada submit. Okey, pelajar perlu klik pada submit. Okey, ni dah pelajar dah lukis lah. Plotkan untuk graf kuadratik ni. Okey, dia klik pada submit. Okey, katakan ini adalah hasil yang pelajar dah hantar kepada guru. Okey, ini. Okey, yang tu je lah untuk slide drawing. Yang ni dah masuk aktiviti. Okey, slide drawing yang tu saja. Slide drawing maksudnya kita hantar, pelajar boleh tulis. Sebelum tu pelajar perlu, okey ini adalah paparan pelajar. Pelajar perlu, yang perlu pelajar ingat, okey add dulu slide tersebut. Kemudian dia akan keluar paparan ini. Okey, pelajar boleh gunalah pen ni nak bagi warna apa. Tulisan ni, lukisan ke tulisan ni boleh pilih warna pen tersebut. Kemudian dah habis tulis, pelajar boleh klik pada submit. Okey, ini adalah paparan guru. Okey, mari kita buat aktiviti untuk slide drawing pula. Okey, ini adalah soalan. Okey, ini adalah soalan dalam slide, bukannya slideshow. Dan kita dah buat setting. Okey, saya akan pergi semula ke ignore class point. Okey, dia akan adalah yang kat sini. Okey, pertama bila kita nak buat soalan tu ataupun slide itu dalam bentuk quizzes, okey kita pilih di sini sahaja. Okey, sekarang ni saya klik pada slide drawing, dia akan keluar sini lah. Okey, katakan tak ada ke sini kan. Okey. Okey, tadi pasal apa jadi macam ni? Pasal tadi saya guna draw. Bila saya kena guna draw, saya perlu klik pada select. Okey, kemudian saya nak padam dulu yang ni. Okey, tadi saya guna dalam mode draw. Okey, sekarang saya nak guna balik dalam mode ignore class point. Barulah benda ni boleh berfungsi. Draw. Okey. Ignore class point. Okey. Okey, saya dah pilih ya. Saya dah pilih dari sini slide drawing, maka dia akan keluarlah dia punya button untuk slide drawing. Okey, kemudian
Okay, gangguan iklan biasalah kan. Okay, di sini slide drawing, setting dari sini dia akan keluar secara automatik. Okay, dah setting semua. Okay, sekarang katakan kita nak belajar jawab yang ni. Okay, jadi kita akan buat slide show. Okay. Belajar. Okey, sebelum belajar jawab, kita perlu klik pada slide drawing dulu, barulah dia hidup sebagai quizzes yang interaktif. Okey, cuba cuba bagi respon. Okay, kita boleh minimizekan kita punya dia punya respon tadi ni. Maksud saya, okey, yang ni collecting responses ni kita boleh minimize ataupun kita nak tunjuk ke, tak mau tunjuk ke. Okey, itu adalah pilihan kita lah. Okay, katakan nak minimize supaya nampak dia punya soalan kan. Pelajar dah nak ada dah dia punya soalan tu. Kita kena jawab semua baru submit ke atau satu-satu tu kita submit? Contoh dia ruler, scissors tu. Sebenarnya tak semestinya. Okey. Ruler ada jumpa tak? Jumpa. Masih nampak Tak, dah maksud ruler. saya kena Ni tunggu ruler. semua kita jumpa baru kita submit ke? Tak Oh, tak Ha, lihat tu ha. terpulang lah. Kalau dah Kalau submit tak nak boleh buat dah limitkan kan? masa tu tak semua pun tak apa. Tak, kalau dia dah submit Kalau dia dah tak boleh buat dah. submit, Dia boleh cuba lagi tak boleh buat dah. Betul? Okey, Sebab jadi kena saya tunggulah. setting tadi untuk satu jawab sekali submit saja. Maksudnya dia Kalau kena macam kita jumpa setting lah. untuk boleh ya betul. Macam itulah kalau kita buat dalam Google Meet, kita boleh berinteraksi dengan student untuk aktiviti class point ni. Kalau kita buat di luar daripada Google Meet, maka kita macam satu hala lah kan. Boleh berinteraksi dengan pelajar dalam lama dah tak main search word kan. Semua berkaitan dengan guru ni kan, betul tak? Tapi lama dah tak pegang lah benda-benda macam ni. Banyak pegang notebooks. Sebenarnya kita nak jawab semua ke tak jawab semua tu dia punya class point dia tak kisah. Cumanya dari segi pelaksanaan tu, seperti itu. Okay, bila pelajar tulis dan submit sampai ke kita. Itu je lah. Untuk soalan quizzes yang bentuk multiple choice sahaja yang ada leaderboard. Okey, untuk soalan yang lain pada multiple choice tu dia tak ada leaderboard. Nak tunggu semua ke nak jawab sampai mana ni? Sampai tab je boleh tak? 2, 4, 5 soal 5.
Cukup kot, nanti kita nak 5 belajar minit yang dah. lain. Tu lah. Tak apa. Boleh cikgu tolong submit boleh tak? Submit je. Dah submit dah, dah submit Sebab dah. 5 Okey. minit dah. Submit je. Tak payah tunggu habis lah. Dah submit dah. Dah submit dah. Submit je. Saya tengok tak kat sini tak sampai lagi kat saya ni. Submit dah kan? Kosong je. Dah saya dah. Itulah mungkin dia line internet lah no. Sebenarnya bila cikgu submit tu dia akan keluar paparan kat sini lah. Saya nak tunggu, Congrats, tunggu lah tak sampai-sampai. Kalau ikut Tak kat sampai sini kat saya. dah, congrats dah, slide successfully uploaded dah. Oh tu nah. Kat sini tak sampai. Masalah tu lah teknologi tu bagus, cuma dia kekangan dia ni. Dia kata dinamakan kekangan tu. Okey cikgu, cikgu boleh saya disebabkan talian saya semasa waktu petang dia memang problem sikit. Dia lambat. Jadi kalau dah siap tu sepatutnya kat sini akan terpapar lah jawapan cikgu kat sini. Okey. Bila saya klik pada close, saya klik pada close submission dah sebab 6 minit lah ni. Okey, bila klik kat sini, okey untuk cikgu nak show like answer only, okey macam saya terangkan tadi, sekarang tak sampai kat saya memang masalah internet. Okey, kemudian cikgu apabila paparan tu dah sampai kat sini, cikgu untuk nak simpan dalam slide, cikgu klik kat sini saja. Untuk nak simpan, dia sebagai cikgu nak tengok balik, okey, cikgu boleh klik kat sini. Itu je. Tapi paparan tu tak sampai kat saya. Itulah sebenarnya tu yang macam yang kita bincang lah. Teknologi ni bagus, cumanya kekangan tu menyebabkan kita kadang-kadang rasa ni lah kan. Rasa macam terkorban ke apa tu. Okey, seterusnya kita lihat slide drawing. Dah habis. Okey, yang terakhir image upload. Image upload. Ada kena ada image lah. Kita jawab, kemudian kita simpan dia sebagai satu image. Lepas tu kita pun upload dan cikgu akan terima. Okey, cikgu akan terimalah jawapan pelajar tu sebagai satu image. Okey, ini adalah contoh slide saya ni, slide saya. Okey, yang ni contoh, ini ada soalan. Soalan ini adalah cara nak setting. Okey, lebih kurang macam tadi juga. Kemudian, okey, ini adalah paparan pelajar. Okey, ini adalah paparan pelajar. Okey, ini soalan pada paparan pelajar. Dan ini di mana pelajar perlu uploadkan dia punya foto. Okey, dia mesti simpan dalam bentuk image. Kemudian dia dah choose dia punya file mana yang disimpan sebagai image tu. Okey, dia perlu upload dan dia akan sampailah kepada guru jawapan pelajar tersebut. Okey, itu image upload lah. Okey. Okey, ni kalau kita ambil gambar tu lepas sampai kat sini ataupun pelajar dia tukar dalam bentuk image. Okey, dia tukar dalam bentuk image, lepas tu dia submit kepada guru. Okey, cuba cikgu ni adalah soalan soalan berkaitan dengan upload slide lah. Okey, ni tadi saya dah buat tadi. Okey, sekarang saya start lain. Okey, untuk lihat soalan. Okey, ni yang dinamakan minimize window tu. Kita minimize, kita tak nampak macam, yang ni kan nampak macam besar kan. Dia punya paparan ni lah, collecting responses ni. Kalau kita nak minimizekan dia, okey dia akan keluar yang ni je. Jadi pelajar, kita masih boleh nampak soalan tu. Itu perbezaan dia. Ada tak yang dah submit kepada saya? Cikgu boleh juga cari daripada ada yang dah submit. Ya, ada. Ada. Sebenarnya bila Ada. cikgu dah submit tu, dia akan keluarlah gambar di sini. Tapi sekarang ni saya masalah internet di kawasan saya bila petang memang bermasalah dan malam. Okey, Cikgu jadi tanda sudah sebenarnya submit tu, apa je?
Cikgu Ah, tanda kita submit dia tu dia akan keluar akan naik paparan di congrats sini. lah. Congrats image successfully uploaded tu tanda Betul? dah submit lah. Betul. Okay. Ya betul. Itu yang dia akan naik lah pada paparan pelajar kan. Paparan guru pula sepatutnya di sini dia ada gambar yang diuploadkan ke dalam uh, yang disubmitkan kepada guru lah. Okey, dia akan ada di sini. Okey. Sekarang tak ada masalah line internet. Okey, kemudian kita boleh close submission. Sebab tak sampai kat saya, tak ada lah kat sini. Kalau tunggu pun lambat pula nanti kan. Okey, prosesnya seperti tadi juga yang kita bincang, save for review ataupun insert results as slide. Okey, seterusnya. Okey, itu sahajalah. Okey, kita dah bincang semua soalan yang berkaitan dengan class point yang terdapat dalam class point. Okey, bentuk-bentuk pada paparan pelajar dan paparan guru. Dan bagaimana untuk melaksanakan setiap quizzes yang terdapat dalam class point. Okey, refleksi ni saya nak buat macam ni je. Okey. Tapi memandangkan, okey cuba try yang ni tengok boleh tak? Sebab dia saya nak buat dalam bentuk multiple choice lah, senang sikit. Okey, tadi kita dah bincang apa dia yang sesuai, apa yang tak sesuai. Okey, sekarang refleksi kan. Okey. Okey, sekarang pergi ke sini. Okey, boleh respon? Okey, apakah jawapannya? Okey, sekejap nak tengok. Ada yang submit kepada saya? Ada yang respon lagi tak? Sebab kat saya tak ada. Dah. Dah respon dah. Dah respon dah. Respon lah. Dekat saya tak sampai. Sepatutnya dia akan naik berapa jawab A, berapa orang jawab B, jawapan C. Dia akan naik macam yang kita bincang tadi lah kan. Yang awal sekali. Okey, tapi memandangkan saya ada masalah sikit, dia tak keluar kat sini. Sebenarnya dia akan naik. Okey. Okey, lepas tu okey, jawapan dia apa cikgu-cikgu? A ya. Okey, jawapannya silap sekejap. Sana ambil. Okey. Yang ni kan jawapan dia A, betul. Okay, kita tengok soalan yang ni pula. Okay, saya perlu setting dulu. Okay, multiple choice. Multiple choice. Okay, lepas tu slideshow. Okay, cikgu try boleh tak yang ni?
Okey, ada yang dah submit ke? Submit dah. Submit dah. Tak naik. Okey, apa dia jawapan dia cikgu? A. Tapi saya tak sampai, okey? Faham dah kan? Saya ada masalah. Okey. Jawapannya C. Jawapan dia C kan? Okey, yang lain semua ada. Kecuali sepatutnya berapa orang? 25. Sepatutnya 25. Okey. Seterusnya yang terakhir. Okey. Yang ni tak? Sekejap saya nak okey, yang ni apa dia jawapannya? Saya tak buat dalam bentuk apa-apa lah. Jawab macam tu je lah. Class point menyediakan berapa jenis aktiviti? 5. Maksudnya bentuk soalan. Ada? 6. Jawapannya B. Ada 5 sahaja. Okey? Ada 5 sahaja. 5. Okey, multiple choice, word cloud, short answer, drawing slide dan upload image. Okey, dia ada 5 sahaja. Okey. Okey, ini saya kebetulan semasa PKP ni saya menyertai Akademi YouTuber. Kebetulan sahaja. Okey. Bukannya ni sangatlah, bukannya ni tujuan saya untuk ni. Cuma ni saya nak maklum kat sini kalau cikgu perlu untuk lihat dia punya playlist class point. Okay, cikgu boleh scan pada sini. Dan ini adalah saya punya QR code untuk channel saya. Okay. Jadi tujuan saya sebenarnya apabila saya ada channel ni, saya boleh simpan maklumat sahaja. Okay, tak lebih daripada itu. Bila kita nak tengok balik, okay, kita boleh refer. Dan bila kita kongsi, boleh berkongsi dengan ramai orang. Itu sahaja tujuan saya buat channel lah kan. Tapi ramai sekarang cikgu yang dah buat channel. Okay. Itu saja saya untuk kelas point ni ada 2 saja yang saya buat. Okay. Sekian, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okay, itu saja. Okay, Ustaz Azhar ada nak tambah apa-apa dah? Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okay, semua. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Okey. Kalau kita buat pakai, kita nampak mudah lah pakai PowerPoint ni. Kita buat class point tu nanti kita tunggu lah kita dah PDPR kan. Dan juga kita buat survey-survey, question apa semua tu kita boleh ambil sebagai, kalau kita buat kajian tindakan, kita boleh simpan mana tu sebagai satu bukti lah, bukti data kita tu kan. Itu saja no. Boleh kita buat PPT kan sebagai evidence. Tentang ni kebalikan nanti kita tentang ni boleh rujuk dalam YouTube untuk ni lah. Yang ni SND Puan Guru pun ramai masuk tang ni. Nak maklum kat Ustaz Usli lah. Ni orang macam tu. Bagus. Alhamdulillah. Menyokong projek. Terima kasih Ustaz Azhar. Terima kasih banyak Ustaz Azhar, Cikgu Zuraida. Okay, sama. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita ada sesi soal jawab kau Ustaz. Kau kita nak terus penutup. Itulah kalau Ustaz Azhar. Ada cikgu-cikgu nak tanya soalan apa lagi kah? Okey, baik, rasanya penjelasan tadi jelas, jitu, mantap, kita semua faham. InsyaAllah kita akan cuba aplikasikan dalam PDPR kita insyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Ustaz Azam serta Puan Zulaida di atas perkongsian dan tunjuk ajar sepanjang bengkel sebentar tadi. Mudah-mudahan kita akan amalkan dalam PDPR kita dan kita dapati satu pendekatan baru dan sangat bergunalah pada kita untuk kita aplikasikan. Sebelum bersurai, saya mewakili jawatan kuasa bengkel merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, kepada semua guru,
dan juga semua yang terlibat dalam memastikan penganjuran bengkel pada hari ini berjalan dengan jayanya. Alhamdulillah. Kita tutup bengkel kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.